Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan tolak cepat. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat satu, murid dapat menolak dalam lingkungan fakta asas. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti beberapa kaedah untuk menyelesaikan ayat matematik tolak. Apakah itu tolak? Operasi tolak ialah satu proses untuk mencari beza atau baki apabila satu nombor dikeluarkan daripada jumlah. Sebagaimana yang kita belajar semalam, tolak ini adalah satu operasi yang mana nombornya makin berkurang. Okey, biasanya apabila tambah, nombornya akan makin banyak. Tetapi berbeza dengan tolak, nombornya akan menjadi berkurangan. Inilah simbol dalam operasi tolak. Okey, ini merupakan simbol tolak. Kemudian, ini pula ialah simbol sama dengan, manakala ini merupakan ayat lain atau perkataan lain yang menunjukkan operasi tolak, iaitu beza, tolak, kurang, baki dan perkataan lain yang bersesuaian. Untuk faham berkenaan operasi tolak, murid perlu tahu pengetahuan asas bagi tolak. Sebagaimana tambah, murid perlu tahu nombor 1 sampai nombor 100. Berbeza dengan tolak, murid perlu tahu dari nombor 100 hingga nombor 1 secara mengundur. Jadi, murid perlu tahu susunan nombor secara menurun. Okey, iaitu mengundur dari nombor 100 hingga 1. Yang ini untuk tahun 1. Okey. Nombor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita tak tengok, adakah kita boleh sebut? Okey, boleh tanya diri awak sendiri. Jadi, ini ialah ayat matematik tolak. Okey, contohnya 10 tolak 9 sama dengan 7 tolak 2 sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 4 tolak 1 sama dengan. Okey, kalau murid perhatikan, nombor yang di hadapan untuk soalan tolak semuanya adalah nombor yang besar. Contohnya 10, 5, 7, 4. Okey, nombor yang di hadapan ini lebih besar berbanding nombor yang ditolak ini. Contohnya 10 dengan 9. Okey, 10 lebih besar. 5 dengan 3, 5 lebih besar. 7 tolak 2, 7 lebih besar. Jadi, untuk tolak, murid perlu ingat, okey, mestilah nombor besar tolak nombor yang kecil. Okey, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Okey, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Semuanya begitu, okey. Kalau kecil tolak besar, kita susah nak dapatkan jawapan. Okey, sebab tidak boleh dapat buat pengiraan sebegitu. Jadi, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan soalan ayat matematik tolak ini. Pelbagai kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, jom kita belajar beberapa kaedah untuk menyelesaikan soalan tolak. Sekarang kita akan cuba menyelesaikan ayat matematik tolak, iaitu 8 tolak 5 sama dengan. Jadi, untuk menyelesaikan ayat matematik tolak ini, murid perlu tahu pelbagai kaedah. Jadi, pelbagai kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan tolak. Antaranya ialah kaedah bilang. Okey, untuk kaedah bilang, sebagaimana tambah, kita perlu menggunakan kepala dan kita perlu menggunakan jari. Tetapi berbeza dengan tambah, kita akan mengira secara mengundur. Okey, kita akan kira secara mengundur. Okey, mengundur. Yang mana kita akan kira ke belakang. Ataupun, ialah secara menurun. Contohnya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, berbeza dengan tambahan, nombornya makin bertambah. Jadi, jom kita cuba selesaikan menggunakan kaedah bilang. Okey, jadi yang pertama ialah 8 ni kita akan letak di kepala. Okey, 8 di kepala. 5 kita buka jari. Okey, sekarang kita akan kira secara mengundur. Okey, sebelum nombor 8 apa? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okey, jadi jawapannya berapa? Jawapannya ialah 3. Jadi, kalau cikgu tulis kembali kat sini, okey, cikgu 8 di kepala, 7, 6,
5, 4, 3. Jadi, jawapan untuk soalan ini menggunakan kaedah bilang ialah 3. Jadi, murid kena ingat, untuk tolak menggunakan kaedah bilang ataupun jari, kita kira secara mengundur. Berbeza dengan tambah. Tambah kita kira menaik, tetapi kalau tolak kita akan kira secara mengundur. Seterusnya ialah kaedah yang kedua, iaitu kaedah lukis. Murid boleh menggunakan kaedah lukis dengan melukis objek yang murid suka. Contohnya, murid boleh lukis bola, murid boleh lukis pensil, murid boleh lukis lidi. Jadi, untuk menyelesaikan soalan ini, murid perlu melukis terlebih dahulu nombor yang di hadapan, iaitu nombor 8. Okey, lukis nombor yang ini dahulu. Kalau dia tulis 8, maksudnya kita perlu lukis 8 objek. Kalau nombor dekat sini nombor 9, kita perlu lukis 9 objek. Jadi cikgu sekarang dah lukis 8 objek. Okey, cikgu dah lukis 8 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang kita akan cuba selesaikan. Tolak 5. Kalau tolak 5, bermaksud kita akan memotong 5 objek yang dah sedia ada. Ataupun kita buang 5 objek yang dah sedia ada. Berbeza dengan tambah, kalau tambah kita lukis lagi 5. Okey. Tetapi berbeza dengan tolak, kita perlu memotong. Okey, berbeza dengan tolak, kita perlu potong. Jadi bagaimana nak potong? Kita kira satu persatu sampai nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita dah buang ataupun kita dah potong 5 objek, kita dah potong 5 objek, bermaksud tolak 5 ini, untuk dapatkan jawapan kita perlu kira baki yang tinggal. Jadi berapa baki yang tinggal? Okey, jom kita kira. 1, 2, 3. Jadi jawapannya ialah 3. 8 tolak 5, kita akan dapat 3. Jadi murid perlu ingat, kaedah yang kedua yang murid boleh gunakan iaitu kaedah lukis. Ingat, lukis untuk tolak, murid perlu memotong nombor yang kita tolak. Contohnya, kalau kita tolak 5, kita perlu potong 5. Kalau kita tolak 7, kita perlu potong 7. Berbeza dengan tambah, kalau tambah kita perlu tambah lagi objek, tetapi kalau tolak kita perlu potong ataupun buang objek yang sedia ada. Sekarang kita akan lihat kaedah yang ketiga, iaitu kaedah garis nombor. Okey, kaedah garis nombor ini sama macam kaedah lompat anak panah. Okey, kalau tambah biasanya kita akan bergerak ke hadapan. Okey, tetapi berbeza dengan tolak ini kita akan bergerak ke belakang. Okey, kita akan mengundur ke belakang mengikut bilangan yang ditolak. Okey, jom kita cuba selesaikan. Okey, yang ini garis nombor. Ini ialah garis nombor yang murid kena tahu. Jadi, macam mana nak selesaikan 8? Okey, kita bulatkan 8. Bermaksud kita akan bermula dengan nombor 8. Kemudian, tolak 5. Kalau tolak 5, bermaksud kita akan bergerak 5 langkah ke belakang. Okey, kita akan ke belakang. Ingat, kalau tolak kita bergerak ke belakang. Jadi, jom kita cuba selesaikan. Kalau tolak 5, bermaksud kita akan buat 5 lompatan ke belakang. Jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tolak 5. Jadi berapa jawapan akhirnya? Jawapan akhirnya ialah nombor yang berada di akhir lompatan, iaitu nombor 3. Jadi jawapan untuk soalan ini 8 tolak 5, jawapannya ialah 3. Okey, mudah sahaja untuk kaedah garis nombor. Kalau tambah, kita akan bergerak ke hadapan. Okey, kalau tolak, kita akan bergerak ke belakang ataupun ke kiri. Seterusnya ialah kaedah kombinasi nombor. Okey, untuk kaedah kombinasi nombor, murid perlu terlebih dahulu membina satu kombinasi nombor. Contohnya ialah sebegini. Jadi,
apa nombor yang perlu kita isikan dalam bulatan ini. Okey, macam mana kita nak tahu nombor yang kita perlu isi di sini? Jadi, kita perlu tahu 5 ni berapa lagi yang perlu ditambah dengan 5 supaya dia akan menjadi nombor 8. Jadi, kita boleh kira dalam kepala 5. Okey, kita akan buka jari kita sampai nombor 8. 5, 6, 7, 8. Jadi, berapa jari yang kita buka? Ya, kita buka sebanyak 3 jari. Jadi jawapannya ialah 3. Okey, ingat ada banyak kaedah yang murid boleh gunakan untuk soalan tolak. Ada kaedah bilang, kaedah kombinasi nombor, kaedah garis nombor ataupun kaedah lukis. Jadi inilah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 94, 95 dan 96. Sekarang murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 94. Di dalam buku aktiviti muka surat 94 ini ada 2 soalan. Okey, ada soalan padankan dan soalan lengkapkan. Kita akan gunakan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan soalan ini. Jom kita cuba selesaikan bersama-sama. Tanpa melengahkan masa, untuk soalan yang pertama kita akan menggunakan kaedah bilang. Okey, kita akan menggunakan kaedah bilang. Jadi kaedah bilang kita menggunakan kepala dan kita menggunakan jari. Untuk soalan yang pertama iaitu 11 tolak 5. Jadi 11 ni kita letak di kepala, 5 ni kita buka jari. Okey, 11. Okey, dan kita buka 5. Jadi ingat kira secara mengundur. Okey, jadi sebelum 11 apa? 10, 9, 8, 7, 6. Jadi jawapannya ialah 6. Okey, kita sambungkan tali kepada nombor 6. Okey, kepada pemegang dia. Okey, seterusnya nombor 15 tolak 7. 15 tolak 7, 15 kita letak di kepala, 7 kita buka jari. Okey, ingat kira secara mengundur. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi jawapannya ialah 8. Okey. Sekarang kita akan sambungkan garisan ini, tali ini kepada tangannya. Okey. Seterusnya, soalan C. Untuk soalan C, 12 tolak 8. Jadi 12 kita letak di kepala, tolak 8 kita buka 8 jari kita. Okey, 12 tolak 8, 12, 8, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi jawapannya ialah 4. Okey, sambungkan tali kepada pemegang dia. Seterusnya ialah 16 tolak 9. 16 tolak 9. Jadi 16 ni kita letak di mana? Kita letak di kepala. Kemudian tolak 9. Kita buka jari kita. Okey, jadi cikgu nak awak nyatakan jawapan. Cikgu akan kira bersama-sama. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi apakah jawapannya? Jawapannya ialah apa? Ya, betul. Jawapannya ialah 7. Okey, jadi selesai untuk soalan 1. Jom kita selesaikan soalan 2. Sekarang kita akan cuba melengkapkan ayat matematik ini dengan jawapan yang betul. Untuk soalan ini, kita akan menggunakan kaedah lukis. Okey. Jadi kita perlu lukis satu persatu lah. Okey, kita akan menggunakan kaedah lukis. Jadi yang pertama ialah 11 tolak 2. Jadi kita perlu lukis 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tolak 2. Tolak 2, kita perlu potong 2. Okey, tolak 2, 1, 2. Jadi berapa yang tinggal? Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapannya ialah 9. Okey, sekarang kita akan cuba soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, 12. Jadi kita perlu lukis 12 biji bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Tolak berapa? Tolak 6 maksudnya kita perlu potong 6 bola. Okay, kita perlu potong 6 biji bola. Jom kita potong bersama-sama. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya berapa? Jawapannya berapa? Kita perlu kira baki yang tinggal. Okey, kita perlu kira baki. Jadi berapa baki yang tinggal? Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya ialah 6. Okey, untuk soalan yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga, kita juga masih menggunakan kaedah lukis. Okey, jadi berapa bilangan yang perlu lukis pada awal-awal ialah 11. Okey, jom kita lukis 11 biji bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 tolak berapa? Tolak 3. Maksudnya kita perlu potong 3 biji bola. Jom kita potong. 1, 2, 3. Jadi nak tahu jawapannya, kita perlu kira baki yang tinggal. Jom kita kira baki yang tinggal. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi baki yang tinggal ialah 8. Jadi jawapan ialah 11 tolak 3, kita akan dapat 8. Okey, untuk soalan seterusnya, jawapannya di depan tetapi soalannya masih sama. Nombor yang besar, okey, berada di hadapan. Jadi kita perlu lukis 14. Okey, kita lukis 14 biji bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi berapa yang perlu dipotong? Kita perlu tengok nombor yang ditolak. Okey, nombor yang ditolak ialah nombor tolak 9. Jadi kita potong 9 biji bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nak tahu jawapan, kita perlu bilang ataupun kita perlu kira berapa bilangan baki bola yang ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya ialah 5. Jadi kita tulis 5 di sini. Jadi 5 sama dengan 14 tolak 9. Okey, untuk soalan ini kita menggunakan kaedah bilang. Okay, kaedah bilang, kita menggunakan kepala dan kita menggunakan jari kita. Okey, jadi yang pertama ialah 13 tolak 5. Okey, 13 tolak 5. Jadi 13 ni kita simpan di kepala, 5 ni kita buka jari kita. Jadi kita kira secara mengundur. Ingat, kalau tolak kita kira secara mengundur. Okay, untuk soalan yang pertama, 13 tolak 5. 13 kita letak di kepala, tolak 5. Tolak 5, kita kira kita akan tutup semua jari kita. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi kita akan dapat 8 jawapannya. Okey, untuk soalan yang kedua, 15 tolak 8 sama dengan berapa? 15 kita letak di kepala, tolak 8 kita buka jari kita. Okey, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi jawapannya ialah 7. Seterusnya, 16 tolak 7 sama dengan berapa? 16 kita letak di kepala, tolak 7. Okey, 16, kita kira secara mengundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Kita akan dapat 9. Jadi tulis jawapan 9 di sini. 16 tolak 7, jawapannya ialah 9, sama dengan 9. Seterusnya, jawapan sama dengan 17 tolak 8. Jadi 17 kita letak di kepala. 17 kita letak di kepala, tolak 8. Kita buka jari. Jadi jom kita selesaikan 17 tolak 8. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi jawapannya ialah 9. Jadi ingat, awak boleh gunakan pelbagai kaedah. Okey? Jadi tapi kalau awak perasan, yang mana lebih mudah? Ya, awak boleh gunakan jari awak. Itu yang paling mudah. Tetapi yang paling mudah sebenarnya awak boleh kira secara mental awak. Okey? Jadi awak kena banyak buatkan latihan matematik. Sekarang kita akan buat muka surat yang seterusnya. Arahannya kita perlu menulis ayat matematik dengan nombor yang diberikan. Jadi kena ingat, dalam soalan tolak, syarat utamanya ialah besar tolak
kecil. Okey, untuk tolak, syaratnya ialah nombor besar tolak nombor kecil. Jadi, macam mana nak isi soalan ini? Murid perlu isi terlebih dahulu nombor yang besar dalam soalan ini. Okey, dia ada bagi 3 pilihan jawapan. Jadi, mula-mula murid perlu memilih nombor yang besar. Okey, jom kita cuba selesaikan bersama-sama. Okey, untuk soalan A, jawapannya telah diberikan. Jadi ingat kita perlu pilih nombor yang besar. Jadi nombor yang besar dalam soalan A antara 7, 10 dengan 3. Yang mana yang paling besar? Ya, nombor 10. Jadi nombor 10 ni kita letakkan dalam yang pertama. Okey. Kemudian nombor yang kedua iaitu tolak berapa, kita perlu memilih antara 2. Sama ada 7 ataupun 3. Sama ada nombor 7. Sekejap sama ada nombor 7 ataupun nombor 3. Okey, yang pertama dia letakkan nombor 3 di bawah. Okey, nombor 7 pula di bawah ini. Okey, jadi ingat untuk soalan tolak murid kena tahu satu benda iaitu nombor besar mestilah tolak nombor yang kecil. Nombor besar ialah nombor utama dia. Kemudian nombor yang kecil barulah kita akan dapat jawapannya. Okay, jadi untuk soalan B, kita perlu menyelesaikannya dengan mencari nombor yang besar dahulu, iaitu nombor 12. Jadi kita isikan nombor 12 pada petak yang pertama. Okey, kemudian tolak berapa? Okey, tolak 3. Kita ambil dahulu 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 9. Untuk yang kedua ini, okey, kita letak nombor 9 dahulu. Okey, 12 tolak 9, kita akan dapat 3. Okey, jadi sekarang kita akan cuba selesaikan soalan C. Untuk soalan C diberi 13, 9 dengan 4. Jadi yang mana yang paling besar? Ya, nombor 13. Jadi 13 ni kita nak buat apa? Kita letak di hadapan. Jadi kita letakkan satu-satu nombor ni kepada nombor petak-petak yang seterusnya. Okey, 13 tolak berapa? 13 tolak berapa sama dengan berapa? Jadi kita boleh isikan kedua-dua nombor ini. Okey, 13 tolak 9 sama dengan 4. Untuk yang kedua, murid tulis dahulu nombor 4 barulah nombor 9. Jadi 13 tolak 4 sama dengan 9. Okey, untuk soalan D, okey, 8, 6 dengan 14. Jadi pilih dahulu nombor yang besar. Jadi yang mana nombor yang besar? Ya, nombor 14. Tulis nombor 14 di hadapan. Kemudian tolak berapa? Tolak 8 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Kemudian yang di bawah 14. Tolak berapa? Kita pilih dahulu nombor 6. Tolak 6 sama dengan 8. Jadi perkaitannya, okey, ada kita belajar dalam tambah. Kalau contoh soalan 2 tambah 1. Sekejap, tukar dawat. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau kita terbalikkan, dia akan jadi 1 tambah 2. Jawapannya pun sama. Sama macam tolak. Kalau 10 tolak 3, kita akan dapat 7. Kalau 10 tolak 7, kita akan dapat 3. Jadi itulah perkaitannya yang murid perlu belajar pada hari ini. Jadi untuk soalan E dan F, cikgu nak awak cuba buat sendiri. Ingat syarat utama dia, murid perlu tahu nombor yang paling besar, kemudian isikan pada petak yang pertama. Okey, boleh cuba selesaikan. Sekarang kita akan melengkapkan ayat matematik pada muka surat 96 dengan jawapan yang betul. Cikgu akan bagi beberapa soalan, beberapa penerangan untuk soalan-soalan tertentu, kemudian awak akan selesaikan sendiri bagi beberapa soalan. Okey, jom kita selesaikan soalan ini. Jadi untuk soalan yang pertama iaitu 14 tolak 7 sama dengan berapa? Okey, kita gunakan kaedah bilang. Okey, gunakan kaedah bilang untuk soalan yang pertama. 14 kepala tolak 7. Kita kira secara mengundur. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi jawapannya ialah
7. Kita warnakan 7, kemudian kita tulis 7 di sini. Okey, untuk soalan B, 11 tolak 3 sama dengan berapa? 11 kita letak di kepala, 3 kita buka jari. 11, 10, 9, 8. Jadi jawapannya ialah 8. Kita warnakan 8. Kemudian kita tulis 8 di sini. Kemudian untuk soalan C, 18 tolak 9. 18 kita letak di kepala, 9 kita buka jari kita. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi jawapannya ialah 9. Kita warnakan 9. Kemudian kita tulis 9 di sini. Untuk soalan D, cikgu nak awak buat sendiri. Okay, ingat macam mana nak selesaikan soalan D? Awak letak 15 ni di kepala, kemudian tolak 6, maksudnya kita kira secara mengundur, kita buka 6 jari, sampailah semua jari kita ditutup. Contohnya 15, 6. Okay, kita akan kira sampailah semua jari kita ditutup. Okey, awak boleh cuba selesaikan sendiri. Untuk soalan E, 11 tolak 8. Okey, berapa jawapannya yang perlu kita tulis di sini? Okey, 11 kita akan letak di kepala. 8 kita buka jari kita. Okey, 11 di kepala, 8 kita buka jari kita. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi jawapannya ialah 3. Okey, kita warnakan 3. Kemudian kita tulis 3 di sini. Okey, untuk soalan ini juga cikgu ingin awak buat sendiri. Ingat cara dia, ambil dahulu nombor di hadapan ni, awak letak di kepala. Maksudnya awak simpan di kepala, tolak 8, awak buka jari awak. Kemudian awak kira secara mengundur, sampailah semua jari ditutup. Okey. Soalan ini kita boleh gunakan pelbagai kaedah juga. Tetapi kali ini cikgu nak gunakan kaedah garis nombor. Okey, contoh untuk soalan J. Okey, 12. Kita letak di kepala, tolak berapa sama dengan 5. Jadi, kita akan tutup jari kita. Jadi, kita akan buka jari kita sampailah nombor 5. 12 di kepala, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi, berapa jari yang kita buka? 7 jari. Jadi jawapannya ialah 7. Tetapi cikgu nak gunakan garis nombor. Okey, awak boleh gunakan kaedah jari, kaedah bilang ataupun kaedah lukis. Okey, tetapi cikgu akan terangkan menggunakan kaedah garis nombor. Jom kita belajar menggunakan kaedah garis nombor untuk selesaikan soalan ini. Untuk soalan G, 5 sama dengan 12 tolak berapa? Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Okey, 12 ni adalah nombor pertama. Jadi, 12 mestilah kita bulatkan. Kemudian tolak berapa bermaksud kita kira secara mengundur. Ingat, kalau tolak kita kira secara mengundur. Anak panahnya kita akan pergi ke kiri. Okey, sekarang kita akan cuba selesaikan. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Jadi 12 ini tolak berapa sama dengan 5. Jadi nombor yang terakhir ialah nombor 5. Jadi kita perlu kira berapa banyak lompatan anak panah yang akan dilakukan. Jom kita selesaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali lompatan. Jadi jawapannya ialah 7. Kita warnakan 7, kemudian kita tulis 7 di sini. Okey, untuk soalan H, berapa tolak 6 sama dengan 6. Jadi kita nak tahu nombor yang pada awalnya. Jadi kita akan kira secara terbalik lah. Okey, jadi dia dah bagi kita jawapan iaitu nombor 6. Ni jawapan. Jadi tolak 6 bermaksud dia dah 6 kali lompatan. Bermaksud kita perlu kira ke hadapan. Kita akan kira secara terbalik. Okey, kita nak tahu nombor apa yang pada awalnya. Jadi kita akan buat anak panahnya secara terbalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya ialah 12. Okey, 12 ialah jawapannya. Jadi kita
Warnakan 12, kemudian kita tulis 12 di sini. Okey, kenapa 12? Sebab 12 ini ialah nombor permulaannya. Nombor permulaannya mestilah nombor besar. Kalaulah sifar tolak 6, tidak akan dapat 6 sebab sifar tak boleh tolak dengan 6. Okey, seterusnya untuk soalan I, okey, berapa tolak 6 sama dengan 7? Jadi untuk soalan ini mestilah nombor yang besar daripada nombor 6. Jadi kedua-dua pilihan jawapan yang diberikan, nombor 12 dengan nombor 13, semuanya boleh diterima. Jadi jom kita selesaikan. Okey. Jadi kita buat cara yang sama macam H, kita bulatkan jawapannya dahulu. Okey, jawapannya ialah 7. Inilah jawapan. Jadi tolak 6 maksudnya kita akan kira secara terbalik. Okey, tolak 6. Jadi kita akan buat 6 kali lompatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan akhirnya ialah 13. Bermaksud 13 ini ialah nombor pada awalnya. Jadi 13 ialah jawapannya. Okey, kita warnakan 13. Kemudian kita tulis 13 di sana. Okay, untuk soalan J, murid perlu menyiapkan sendiri. Ingat, banyak cara yang murid boleh gunakan. Untuk soalan ini, mestilah nombor besar. Jadi, kedua-dua pilihan jawapannya boleh diterima. Awak boleh meneka jawapan yang sesuai ataupun awak boleh menggunakan pilihan jawapan. Contohnya, 17 awak letak di kepala, tolak 8. Adakah jawapannya ialah 9? Kalau salah, jadi 15 lah jawapannya. Ataupun awak boleh gunakan cara yang cikgu buat, iaitu kaedah garis nombor. Ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.